Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah اليوم نحن نتحدث عن موضوع الليبرالية في USL 6193 التيارات الفكرية. أولا نور أتية، ثانيا نور الحذيقة، ثالثا سيتي عائشة، رابعا نبيلة الحسنى، خامسا Nurul Nazhatul Umairah. Ismi Nur Atiyah binti Maisa, nombor metrik I202048879. Yang pertama adalah takrif liberalism. Liberalism diambil daripada perkataan bahasa Inggeris. Yang kedua, liberalis dalam bahasa Perancis iaitu liberalism, yang mana perkataan itu datang dalam beberapa makna kerana ia bermaksud pembebasan ataupun kepercayaan. Ada yang percaya bahawa ideologi yang memberi tumpuan kepada kebebasan individu percaya bahawa kemerdekaan individu mesti dihormati dan bahawa fungsi asas negara adalah untuk melindungi kebebasan warga negara seperti kebebasan berfikir, kebebasan harta peribadi dan juga kebebasan individu. Seterusnya, liberal dan liberalism ni merupakan dua istilah yang berbeza. Dari sudut bahasa, meskipun kedua-duanya cenderung kepada kebebasan, tetapi istilah liberal ini lebih merujuk kepada jenis tindakan berbanding istilah liberalism yang merujuk kepada falsafah, fahaman ataupun pendirian. Istilah liberal ini merujuk kepada tindakan yang mesti dilakukan oleh aktor, manakala liberalism ni pula adalah satu falsafah yang berbentuk fahaman, ideologi, prinsip ataupun kepercayaan yang boleh mempengaruhi individu ataupun kelompok masyarakat. Seterusnya, dari sudut istilah pula, perkataan liberalism ni merupakan hasil gabungan perkataan liberal yang membawa maksud kebebasan dan isme, yang mana isme ini adalah maksud dia adalah kepercayaan. Yang mana secara umumnya liberalism ni merupakan falsafah atau kepercayaan yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang paling tinggi. Seterusnya adalah nasy'ah liberaliyah, iaitu asal-usul liberalism. Yang pertama, liberalism ini dalam erti kata yang diketahui dalam era moden, ia adalah idea pemikiran sebilangan besar ahli falsafah Arab selama beberapa dekad. Yang kedua, liberal ini berasal dari Eropah dan penganut dia percaya bahawa kebahagiaan manusia ini dicapai melalui usaha seseorang mencapai kebahagiaan tersebut. Yang pertama menggunakan istilah liberal ini ialah Parti Sepanyol yang mencuba menggunakan istilah ini pada tahun 1810 Masihi. Tahap liberalism ni, tahap liberalism punya sosial ataupun liberalism terancang bermula antara 1929 sehingga tahun 70-an abad ke-20. Terdapat sebagai tambahan, terdapat beberapa aspek menunjukkan perkembangan liberalism di Malaysia. Antaranya adalah yang pertama, idea liberalism terus berkembang, yang mana idea dan pendekatan liberalism ini
bukanlah suatu yang baru dalam masyarakat Malaysia. Meskipun liberalism ini dilihat aktif sekitar tahun 1970-an, sebenarnya idea dan pendekatan liberalism ini mula masuk apabila tanah Melayu dijajah oleh penjajah Portugis, diikuti dengan Belanda, British dan Jepun. Sebelum era penjajahan, negeri-negeri Melayu menggunakan bentuk pemerintahan beraja yang merupakan mengaplikasikan sistem khalifah dalam kalangan negara-negara Islam. Pada masa kini, didapati bahawa idea liberalism ni terus berkembang dan individu dalam masyarakat. Malah lebih banyak gerakan yang muncul sama ada daripada individu maupun badan bukan kerajaan, NGO ataupun pertubuhan-pertubuhan baru yang mendukung idea liberalism ni. Okey, gerakan-gerakan ini membawa kepada ancaman pemikiran khususnya terhadap masyarakat Islam di Malaysia sendiri. Dengan perkembangan teknologi dunia tanpa sepadan pada masa kini, yang mana masyarakat pada masa kini dihidangkan dengan pelbagai penulisan, wacana, video maupun risalah-risalah yang menonjolkan idea-idea pemikiran baharu. Okey, seterusnya yang kedua, perkembangan liberalism di Malaysia adalah tiada sekatan undang-undang atau akta secara langsung menghalang perkembangan golongan ini, yang mana didapati terdapat dianalisis salah satu mengapa kesukaran membendung liberalism di Malaysia ini adalah kerana tiada akta langsung yang membolehkan penyebaran idea liberalism ini dihalang di Malaysia. Berbeza dengan kumpulan ajaran sesat yang mana setiap negeri dan perlembagaan Persekutuan Malaysia, sebagai contoh, majoriti akta negeri, majoriti akta agama negeri mempunyai bidang kuasa untuk mengharamkan ajaran sesat. Walau bagaimanapun, ia berbeza dengan berbeza bagi membendung idea liberalism ni, di mana kelompok liberalism berlindung di sebalik kumpulan-kumpulan Islam yang lain. Yang mana perkara ini sukar untuk dibendung kerana idea liberalism ini kebanyakannya disebarkan secara meluas, disebarkan secara halus, sama ada berkenaan sama ada melalui penulisan, wacana maupun media. Ini berbeza dengan ajaran sesat yang di mana jelas berkenaan kesesatan akidah, kepercayaan maupun amalan yang memudahkan jawatan kuasa fatwa mengharamkan sesuatu kumpulan ajaran sesat itu. Malah kumpulan dan individu yang mendukung idea liberalism berlindung di sebalik gerakan Islam yang berpengaruh parti politik maupun pemerintah. Tambahan lagi, kelompok liberalism ini sering melaungkan mereka bersuara atas sebab hak kebebasan asasi seperti yang telah dianjurkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okey, yang ketiga, golongan liberalism yang mendapat sokongan pemerintah dan parti politik. Yang keempat, perkembangan liberalism di Malaysia ni pula, yang keempat adalah idea liberalism membawa implikasi besar kepada masyarakat, yang mana liberalism menyebabkan pemikiran kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Malaysia. Pada masa kini kita dapat lihat pelbagai ilmu ataupun informasi mengenai ilmu Islam banyak dikongsikan pada masa kini. Malah masyarakat lebih mudah untuk mendapat akses
kepada ilmu-ilmu Islam, sama ada dalam bentuk e-book, artikel, video, risalah dan seumpamanya melalui atas talian sahaja. Malah tidak dapat dinafikan dalam satu sudut perkongsian maklumat yang banyak melalui perkembangan teknologi masa kini adalah perkara yang baik. Walau bagaimanapun, yang membawa kepada masalah dalam masyarakat adalah apabila terdapat terlalu banyak maklumat berkenaan Islam dalam media masa kini, oleh kerana hebahan maklumat masa kini, tidak kesemuaan maklumat termasuk maklumat mengenai ilmu berkenaan agama Islam tidak ditapis. Hal ini boleh mempengaruhi pemikiran dan cara fikir masyarakat Muslim di Malaysia dan akan lebih memudahkan lagi tersebarnya pemikiran liberalisme di Malaysia. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabiatul Husna binti Abu Bakar, nombor metrik I20104452, akan menyambung pembentangan peringkat-peringkat liberalisme. Yang pertama, marhalah at-takwin, iaitu peringkat pembentukan. Ia adalah peringkat di mana idea liberal mula bergantung kepada pemikiran manusia dan manusia adalah sumber utama kemunculannya. Yang kedua, marhalah al-iktimal, iaitu peringkat penyempurnaan. Ini adalah peringkat di mana seseorang menghubungkan sepenuh hidupnya dengan liberalisme sebagai konsep yang berasaskan pemikiran bebas yang menolak kezaliman dan kawalan intelektual. Yang ketiga, marhalah al-istiqlal, iaitu peringkat kemerdekaan. Ia adalah peringkat di mana seseorang berkembang daripada tabiat yang diwarisi daripada generasi terdahulu untuk bergerak ke peringkat bebas liberal dengan sendirinya sebagai gaya hidup baru. Dan yang terakhir, marhalah at-taqut, iaitu peringkat pengasingan, iaitu peringkat yang menolak sebarang idea atau pendapat lain yang bercanggah dengan pemikiran liberal atau yang membawa kepada perubahan konsep yang terhasil daripadanya. Fasa liberalisme klasik. Ini adalah peringkat pertama liberalisme yang muncul pada tahun 1704 Masihi dan pemikir serta ahli falsafah John Locke berusaha untuk mengkajinya, menghubungkannya dengan peranan kuasa atau sistem masyarakat dalam berurusan dengan individu, dan ia mengekalkan kewujudannya dengan wujudnya sikap saling mempercayai antaranya dan rakyat. Dan pada tahun 1790 Masihi, ahli ekonomi Adam Smith mengkaji peranan liberalisme dan kesannya terhadap keadaan ekonomi yang membawa kepada kemunculan asas pertama pemikiran ekonomi kapitalis. Adam Smith yang mengasaskan kapitalisme beraliran liberalisme klasik, ia lebih cenderung untuk menghadkan kuasa pemerintahan dan memberi kebebasan kepada sesiapa sahaja untuk meningkatkan keupayaan diri, dengan maksud sesiapa sahaja berhak untuk bebas daripada apa sahaja. Setelah beberapa lama liberalisme klasik diamalkan, akhirnya menyebabkan wujudnya perbezaan yang ketara antara orang kaya dan miskin. Yang kaya terlalu kaya dan yang miskin makin miskin. Boleh dikatakan apabila seorang itu berhak bebas daripada apa sahaja, akan menjadikan orang kaya menjadi semakin kaya kerana undang-undang ekonomi agak terhad. Contohnya, liberalisme klasik sangat anti dengan kutipan cukai. Ini kerana mereka menganggap undang-undang kutipan cukai adalah bentuk kongkongan terhadap orang kaya. Selepas itu muncullah liberalisme moden selepas Perang Dunia Pertama yang menafsirkan kebebasan dari sudut positif liberty.
kebebasan positif. Antara sebabnya ialah apabila wujudnya jurang besar antara miskin dan kaya, ia menggambarkan orang miskin itu tidak bebas. Orang miskin tak bebas untuk memiliki apa yang mereka perlu dapat. Contohnya kemudahan yang hanya diperolehi oleh orang yang berduit sahaja. Mereka yang miskin dianggap tidak mampu bebas kerana kemiskinannya. Contohnya, orang miskin tak dapat makan makanan yang sedap kerana tidak berduit, maka ia dianggap satu kongkongan. Mereka tidak dapat berjalan makan angin. Ini juga satu bentuk kongkongan. Justeru, menurut liberalisme moden, orang miskin perlu dibebaskan, antaranya dengan mengutip cukai daripada orang kaya untuk diberikan pada orang yang miskin agar mereka bebas. Justeru, mengikut aliran liberal moden ini, kuasa pemerintah dibesarkan semula sebagai lambang bebas melakukan apa sahaja. Orang miskin perlu dibantu agar mereka bebas melakukan apa sahaja. Lantas pada Perang Dunia Kedua, liberalisme moden dikatakan punca suburnya konsep authoritarian dalam pemerintahan kerana kuasa pemerintah dilihat terlalu besar. Lalu ahli falsafah barat yang cuba membawa semula konsep liberal klasik. Kumpulan baru ini memperbaharui liberalisme klasik sehingga menjadi neoliberalisme. Beberapa asas agak berbeza antara keduanya namun terasnya sama, iaitu negative liberty. Seterusnya, al-farqu baina al-liberaliyah klasikiyah wa liberaliyah al-mu'asarah, iaitu perbezaan antara liberalisme klasik dan liberalisme kontemporari. Dalam bidang ekonomi, golongan klasik percaya bahawa kerajaan tak boleh campur tangan dalam ekonomi kerana ekonomi dikawal dengan sendirinya. Jika dibiarkan bebas tanpa campur tangan pihak berkuasa, maka tak perlu negara mengawalnya. Dan ashabun nazariyah al-mu'asara percaya negara harus campur tangan untuk merangka kerja undang-undang untuk kerja industri dan individu, dan kerjanya adalah seperti berikut. Yang pertama, bekerja menentang inflasi dan kemelesetan ekonomi. Yang kedua, menghadkan kuasa monopoli. Yang ketiga, hendaklah bertanggungjawab untuk menjamin perkhidmatan awam. Yang keempat, memberi peluang kepada semua manusia secara sama rata. Yang kelima, menggunakan perancang yang berpengaruh untuk mengurangkan risiko yang mungkin berlaku. Yang keenam, perancang pusat digunakan apabila ianya memerlukan kerja membina perubahan. Akhir sekali, terlibat apabila terdapat ketidakseimbangan dalam fungsi pasaran. Al-liberaliyah al-jadidah, liberalisme baru, atau liberaliyah al-ulama, liberalisme globalisasi yang dipimpin oleh Sekolah Chicago yang ianya muncul pada tahun 70-an abad ke-20 dan penyokongnya Friedrich von Hayek, Raymond Aron, Milton Friedman. Dalam tempoh ini, pengikutnya cuba mengembalikan liberalisme ke peringkat pertama dan menghasilkan semula konsep pertama liberalisme. Mereka menyeru kepada kebebasan perdagangan dan persaingan dan menghadkan campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi dan melancarkan inisiatif individu untuk modal dan membebaskannya daripada setiap sekatan dan hapus kepemilikan awam dan meletakkannya sebagai pelupusan dan mengkhususkannya dengan meletakkannya di bawah pengawasan sektor khas. Negara-negara mula mengamalkan jenis liberalisme ini dan menyeru
industri antarabangsa di bawah globalisasi. Seterusnya, asas liberalisme. Yang pertama, kebebasan. Setiap individu bebas untuk melakukan apa sahaja perbuatan yang ingin dilakukan. Pihak pemerintah atau kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk membuat peraturan atau tegahan. Perbuatan yang dilakukan hanya mampu dibatasi atau disekat oleh undang-undang yang dibuat oleh individu itu dan tidak terikat dengan peraturan agama. Yang kedua, individualisme. Aspek individualisme ini mengandungi dua pengertian, iaitu pengertian mengenai sikap keakuan, yakni ananiyah, dan cinta terhadap diri sendiri. Pemahaman ini menguasai pemikiran orang Eropah sejak zaman kebangkitan Eropah sehingga abad ke-20 Masihi. Pengertian kedua bermaksud kemerdekaan diri, dan ini adalah fahaman baru dalam anutan liberalisme yang dipanggil sebagai pragmatisme. Rasionalis. Yang ketiga ialah rasionalis, keutamaan menggunakan akal. Penggunaan rasionalisasi atau dalam bahasa Arab disebut sebagai aqlaniyun, iaitu mendewakan akal. Ini bermaksud penggunaan akal semata-mata dalam mencari dan mencapai sesuatu kepentingan dan manfaat tanpa memerlukan kekuatan yang lain. Seterusnya, khasaisu al-liberaliyah, iaitu ciri-ciri liberalisme. Yang pertama, individualism. Yang kedua, romantism. Yang ketiga, bourgeois. Seterusnya, ahammu syakhsiyat al-liberaliyah, tokoh-tokoh penting liberalisme. Yang pertama, John Locke. Yang kedua, Jean-Jacques Rousseau. Yang ketiga, Jeremy Bentham. Yang keempat, John Stuart Mill. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Nahzatul Umairah binti Isyaraf, I20204794. Hari ini saya akan menerangkan tentang aqsam al-liberaliyah, yang mana aqsam al-liberaliyah ini terdiri daripada 3 bahagian. Aqsam al-liberaliyah yunqasimun ila 3. Awalan al-liberaliyah ad-diniyah, thaniyan al-liberaliyah al-iqtisadiyah, al-thalith al-liberaliyah al-siyasiyah. Yang mana pembahagian liberalism ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertamanya adalah liberalism agama, yang kedua adalah liberalism terhadap ekonomi, dan yang ketiga adalah liberalism terhadap politik. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada pembahagian yang pertama, iaitu al-liberaliyah ad-diniyah. تقول الموسوعة الأمريكية الأكاديمية إن النظام الليبرالي الجديد الذي اتسام في فكر العصر التنوير بدأ يضع الإنسان بدلا من الإله في وسط الأشياء، فالناس بعقولهم المفكرة يمكنهم أن يفهموا كل شيء، ويمكنهم أن يطوروا أنفسهم ومجتمعاتهم عبر فاعل النظام وعقلني. Dan di sini membawa maksud dari menurut ensiklopedia daripada Amerika Akademik, mereka mengatakan zaman liberal yang baru ini, yang mana bermula ataupun wujud dalam pemikiran zaman pencerahan, yakni dalam sudut bahasa Inggerisnya kita kata the age enlightened, yang mana mereka ini mula meletakkan manusia dan bukannya Tuhan di tengah-tengah dalam sesuatu perkara ataupun dalam sesuatu urusan. Mereka beranggapan orang yang menggunakan minda, yang mana orang yang berfikir, mereka itulah yang boleh memahami segala-galanya. Dan mereka ni dengan minda
tersebut boleh membangunkan ataupun kita kata memajukan diri mereka, masyarakat mereka melalui tindakan yang dianggap oleh mereka systematic dan rasional. Seperti mana yang kita lihat dalam Al-Liberalia Ad-Diniyah ni, mereka hanya mementingkan konsep pemikiran semata-mata tanpa melibatkan konsep ketuhanan, yang mana kita kata mereka ini menolak konsep ketuhanan dan hanya menggunakan logik akal semata-mata, hanya menggunakan falsafah pemikiran. Jadi dan mereka merasa cukup dengan menggunakan perkara tersebut. Jadi kita akan masuk kepada pembahagian yang kedua, Al-Liberaliyah Al-Iqtisadiyah, iaitu liberalism dari sudut ekonomi. هي مذهب الاقتصادي يرى أن الدولة لا ينبغي لها أن تتولى وظائف صناعية ولا وظائف تجارية، وأنها لا يحق لها تداخل في العلاقة الاقتصادية التي تقوم بين الأفراد والطبقات أو الأمم. Dan di sini membawa maksud liberalism dari sudut ekonomi membawa erti bahawa mereka ini beranggapan kerajaan ataupun kita kata negara tidak seharusnya mengambil alih pekerjaan dari sudut perindustrian ataupun komersial, dan pihak-pihak ni ataupun kita kata organisasi ini tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam hubungan ekonomi yang wujud di antara tiga, iaitu individu, dari sudut kelas masyarakat ataupun negara. Dan mereka mengatakan bahawa untuk kebebasan dari sudut ekonomi kerajaan hanya terlibat dalam skala yang kecil sahaja. Namun pada abad yang ke-19, fahaman liberalism ini mengubah suai beberapa prinsip mereka disebabkan oleh kesan revolusi sosialis, yang mana membenarkan kerajaan untuk campur tangan dengan lebih luas lagi dalam aktiviti ekonomi, yang mana sebelum ini mereka ini terhad, tidak boleh campur tangan sewenang-wenangnya. Namun setelah berlakunya revolusi sosialis, maka kerajaan telah mendapat hak untuk campur tangan yang lebih banyak. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian Al-Liberaliyah As-Siyasiyah, iaitu liberalism dari sudut politik. Liberalism dari sudut politik yang ditakrifkan oleh Lalande sebagai doktrin politik yang beranggapan bahawa wajar dipertingkatkan sejauh mungkin akan kebebasan kuasa perundangan dan badan kehakiman kepada kuasa eksekutif untuk memberi rakyat sesuatu jaminan yang besar. Maksud jaminan yang besar ini di mana rakyat diberi kebebasan dari sudut berpolitik, dari sudut bersuara, atau arti kata lainnya kita kata sistem berdemokrasi di mana rakyat mempunyai kebebasan hak untuk bersuara, dan rakyat juga mempunyai kuasa untuk melantik pemerintah yang mereka inginkan. Dan di sini, seperti mana yang kita ketahui, sistem demokrasi ini mengamalkan tiga pembahagian kita kata pembahagian kuasa kepada tiga komponen utama, iaitu badan legislatif, badan eksekutif dan juga badan judikatif. Badan eksekutif iaitu badan yang menjalankan undang-undang, badan legislatif iaitu badan yang membentuk undang-undang, dan badan judikatif ialah badan yang menjalankan keadilan dan penghakiman. Akan tetapi bila kita lihat terdapat satu pendapat lain daripada seorang pendukung idea liberalism, iaitu Montesquieu. Beliau mengatakan apabila badan legislatif dan badan eksekutif ni disatukan pada orang yang sama, tak mungkin akan ada kemerdekaan, iaitu kebebasan kepada rakyat, serta tidak akan ada kemerdekaan selagi badan judikatif tidak dipisahkan daripada badan eksekutif dan legislatif. Hal ini kerana mereka beranggapan
kuasa mengadili itu, yakni judikatif, apabila digabungkan dengan badan eksekutif dan legislatif, akan menyebabkan penguasa bertindak sesuka hati kepada rakyat. Akan tetapi, kalau kita lihat sistem demokrasi ni, jika diamalkan secara balance dan secara teratur, tidak akan terjadinya sebarang bentuk penindasan atau kezaliman kepada rakyat. Bahkan tak akan wujudnya penyalahan guna kuasa terhadap rakyat. Sebagai contoh, antaranya kita lihat kepada kewujudan demokrasi ni. Macam mana sistem demokrasi ataupun liberalism politik ni muncul adalah kerana ianya bertujuan untuk menghadkan penguasaan gereja terhadap kehidupan awam. Seperti mana yang dicatatkan dalam sejarah, gereja ataupun kita kata church dekat Eropah ni pernah bercampur tangan dalam bertindak, kita kata dalam campur tangan dalam sistem pemerintahan. Mereka ni bukan sahaja terhad kepada keagamaan, tetapi mereka campur tangan dalam pelbagai perkara seperti politik, dari segi ekonomi. Dan sebagai contoh, kita lihat di Eropah, mereka ni bertindak campur tangan dengan mengasingkan raja dan membuatkan sistem pemerintahan beraja ni mengikut telunjuk mereka, bertindak sesuka hati mereka dengan arahan gereja. Kiranya apa sistem beraja itu buat, semuanya harus berpandukan arahan daripada gereja, yakni gereja yang telah dipimpin oleh paus ataupun kita kata pope lah. Dan gereja ni pada masa itu boleh bertindak menjadi pihak berkuasa perundangan, kehakiman dan juga badan eksekutif. Dan di sini liberalism ni wujud kerana mereka beranggapan setiap individu itu ada haknya masing-masing dan mereka perlu menyuarakan hak mereka. Dan disebabkan oleh era zaman kegelapan Eropah di mana manusia dikongkong oleh gereja itu dari segi jasmani maupun rohani ini, yang mana disebabkan gereja bertindak sedemikian, masyarakat di Eropah ketika itu menjadi tak berkembang. Jadi wujudnya fahaman-fahaman liberalism ini adalah supaya manusia itu kembali mempunyai hak dan kebebasan dalam menentukan kehidupan mereka. Liberalism ni kalau kita lihat, mereka ni telah membuat satu lonjakan yang besar dalam bidang hak asasi manusia. Dari segi revolusinya, kita katakan liberal ni telah membawa kepada banyak penumbuhan kerajaan-kerajaan yang berdasarkan perlembagaan persetujuan pihak yang diperintah. Sebagai contohnya, kita kata kerajaan berperlembagaan sebegini mempunyai banyak rang undang-undang dan di mana rakyat juga boleh menyuarakan pendapat-pendapat mereka, mempunyai kebebasan dari sudut memilih pemerintah dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ismi Nurul Hazika binti Muhammad Bazihar, I20204933. InsyaAllah saya tahaddas an mawaqiful Islam minal al-liberaliyah, iaitu pendirian Islam terhadap liberalisme. Innal liberaliyah bima'naha al-haliyah hiya fikrah warbiyatun marfudatun fil Islam, yang bermaksud liberalisme adalah idea barat yang ditolak dalam Islam. Wa qad khassal ulama asbab rafdin fikrah al-liberaliyah bil asbabil atiyah. Para ulama mereka telah merumuskan sebab-sebab penolakan fahaman liberal seperti berikut. Awalan, yang pertama, taqdisul aqli fi maqabil tahwin min sya'nin nusus. Penyucian fikiran sebagai pertukaran untuk meremehkan nas.
Maksudnya fahaman liberal ni golongan mereka ini menghilangkan unsur-unsur penyucian nilai agama daripada minda, daripada akal dan tingkah laku manusia. Sebagai contoh, fahaman liberal ni mereka membawa kepada fahaman semua agama adalah sama, iaitu yang menganjurkan kepada kebaikan. Mereka mendakwa bahawa jika orang bukan Islam itu diberikan kebebasan untuk menukar agama, maka orang Islam pun hendaklah diberikan kebebasan untuk murtad. Jika fahaman ini berjaya menguasai pemikiran manusia, boleh menghilangkan unsur-unsur nilai agama dalam diri manusia. So, fahaman liberal ni sangat-sangat bahaya kepada akidah seseorang. Yang kedua, taqdimul maslahah al-mutawahhimah 'ala an-nas haitsu i'taqadu anil aqli lahul salahiyatul kamilah wal ahliyah at-tamah fi an yastaqilla bi idrakil masalihi wal mafasidi ba'idan anin nuril wahyi. Yang bermaksud, fahaman liberal mereka mengutamakan akal ke atas nas, iaitu akal manusia itu adalah wahyu, di mana mereka percaya bahawa akal manusia mempunyai kuasa yang penuh dan bebas dalam menentukan sesuatu, kebaikan ataupun kemudaratan. Fahaman liberal ni mereka mengagungkan akal manusia sebagai sumber dan autoriti utama pentafsiran terhadap agama. Fahaman liberal ni berpaksikan logik akal semata-mata. Mengikut logik akal semata-mata secara mutlak adalah bahaya tanpa sebarang panduan wahyu, iaitu Al-Quran dan Sunnah, kerana kemampuan akal sangat terbatas berbanding wahyu Allah SWT. Fahaman liberal boleh membawa kepada kekufuran. Apabila bertembung Al-Quran dengan logik akal, maka sebagai orang Islam kita perlu mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah walaupun ianya bercanggah dengan nafsu dan akal. Yang ketiga, dakwah ta'addudi qira'at an-nas al-wahid fal falsafah al-mu'asirah akhazat fi ba'd taqaririha bihadza al-mazhab al-fasid fasahahu kullul adyan wal mazahib al-batilah walam yaj'alu li nususil Qur'an was sunnah manzilatan wala hurmatan. Yang bermaksud, fahaman liberal mereka mendakwa bilangan bacaan nas adalah sama. Maka falsafah kontemporari mereka menerima pakai mazhab yang salah dalam laporan mereka. Jadi mereka membetulkan semua agama palsu, semua agama dan mazhab yang salah. Mereka menganggap semua agama tu adalah agama yang sama. Tapi di sisi Allah SWT, agama yang benar adalah agama Islam. Jadinya fahaman liberal mereka ni membetulkan semua agama yang ada tu adalah agama yang betul, dan mereka tidak merujuk kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, sebab kenapa para ulama menolak fahaman liberal adalah ihya'ut turas al-falsafi wal aqli ala hisab at-turasun naqli, iaitu menghidupkan adat falsafah dan intelek dengan mengorbankan tradisi tradisional. Maksudnya kat sini, golongan liberal mereka menganggap fahaman liberal tu adalah fahaman yang moden, fahaman yang patut diikuti. Contoh fahaman liberal kan mereka membenarkan
LGBT, mereka membenarkan manusia bebas dalam memilih agama. Padahal dalam Islam dalam Islam benda tak boleh dan boleh merosakkan akidah seseorang. Bagi golongan liberal, mereka menganggap agama Islam ni agama yang mundur. Jadinya bila fahaman liberal ni semakin berleluasa, semakin menguasai pemikiran manusia, benda ni akan menyebabkan manusia dah tak nampak dah agama Islam yang sebenar-benarnya. Yang kelima, al-hazimatun nafsiyah amamul a'dah min khilal ilwa' usul al-wala'i wal-bara' wa qawa'idul jihad wa tarwiju bi anna al-muslim mukhtalifun wa la yumkin an yataqaddimu abadan. Fahaman liberal, mereka mempromosikan bahawa umat Islam adalah umat yang mundur dan sampai bila-bila pun umat Islam tak boleh maju. Fahaman liberal ni kononnya mereka menganggap kemajuan sesuatu, mereka menganggap dengan adanya pemerintahan agama, kemunduran akan berlaku. Mereka menganggap agama sebagai penyebab kemunduran, dan pandangan golongan liberal itu konsisten di mana-mana negara, sama seperti fahaman sarjana barat yang menganggap agama sebagai penyebab kemunduran. Yang sebab itulah para ulama menolak fahaman liberal. Sebab mereka menganggap bila sesebuah negara itu mengamalkan agama Islam, negara itu akan mundur. Yang keenam, tamasul mu'alim akhlaq islamiyah wa dhalika an tariqil inhilali wal tafassukhi akhlaqi, yang bermaksud menghapuskan ciri-ciri akhlak Islam dengan melalui pemubaran dan perpecahan akhlak. Yang ketujuh, sebab kenapa fahaman liberal ditolak oleh para ulama, disebabkan iqsa'ul syari'ah anil hukmi wa azluha anil hayah wa hasruha fi nitaqil masjid wa ibadat asyasiyah wa huwa ma yu'rafu bi'alamaniyah atau aladiniyah, iaitu yang bermaksud pengecualian syariah anil hukmi daripada memerintah, wa azluha anil hayah dan mengasingkannya daripada kehidupan. Fahaman liberal ni, mereka menganggap perundangan Islam adalah urusan peribadi dan agama hanya dihadkan dalam ruang lingkup upacara agama semata-mata. Golongan sukrarisme mendakwa agama bertentangan dengan sains atau wahyu bertentangan dengan akal. Kerana itu mereka menganggap manusia tidak perlu tunduk kepada aturan agama. Mereka mengatakan bahawa riba itu halal dan menyumbang kepada ekonomi negara. Begitu juga mereka mengatakan bahawa arak itu hak individu untuk meminumnya dan halwat pula adalah hak peribadi yang tidak boleh diganggu. Fahaman sebegini sangat bahayalah dan boleh merosakkan akidah. Fahaman liberalisme ni dia sama dengan fahaman sekularisme, iaitu yang menganggap semua agama adalah sama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Jafri, nombor matrik I20204868. Jadi, saya akan teruskan dengan ciri-ciri Islam liberal. Liberal dari sudut istilah adalah berdasarkan kepada konsep kebebasan. Al-Qaradawi menyebutkan kebebasan individu merupakan salah satu unsur liberalisme. Kelompok Islam liberal menggambarkan dua pilihan antara barat dan moden dan agama yang dilihat kolot. Berikut adalah hipotesis liberalisme. Yang pertama, kebebasan bermakna kebahagiaan.
dan kebaikan. Dan kedua, agama mengikat dan membelenggu manusia. Oleh itu, bahagian perancangan dan penyelidikan JAKIM menyebutkan antara agenda pemikiran jaringan Islam liberal adalah memperjuangkan kebebasan pendapat secara mutlak, iaitu hak untuk mengeluarkan pandangan mengenai agama tidak semestinya terletak di tangan ulama, kerana pandangan mereka tidak semestinya tepat, malah menggesa menggunakan akal atau rasional dalam pentafsiran mengenai Islam. Kebebasan individu merupakan tunjang utama dalam pemikiran Islam liberal dan liberalisme di Malaysia. Kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan menggunakan akal. Bahkan, golongan liberalisme mendakwa istilah liberal bukan merujuk kepada kebebasan, tetapi merujuk kepada penggunaan akal tanpa batasan. Seterusnya adalah maqasid aqliyah sebagai senjata liberalisme. Jadi, perlu diingatkan, walaupun maqasid syariah sememangnya wujud dalam ilmu usul fiqh, namun golongan liberal telah menggunakannya dengan secara meluas dalam hampir semua bidang sehingga menafikan nas dan hukum syarak. Para pengkaji gerakan Islam liberal telah menyedari bahawa kumpulan ini telah menggunakan metod maqasid syariah versi Islam liberal dan Islam liberal menggunakan metod yang lebih bercirikan maqasid syariah dengan menolak tafsiran Islam secara literal. Jadi antara kesalahan yang dilakukan oleh golongan Islam liberal dalam penggunaan maqasid syariah adalah yang pertama, mereka menggunakan kaedah maqasid hukum yang tersendiri, iaitu golongan ini bagaikan menggunakan maqasid syariah atas dasar maslahah dan kepentingan umum. Tapi hakikatnya, maqasid yang digunakan bukanlah maqasid syariah kerana demokrasi, pluralisme, nilai-nilai universal, kebebasan agama, prinsip kebebasan dan kesetaraan, bukanlah maqasid yang diletakkan syarak. Pendekatan di sini adalah pendekatan yang digunakan oleh para penulis liberal yang menyatakan bahawa maqasid liberal adalah pluralisme agama, ta'aruf dan kebebasan. Malah penggunaan maqasid jenis ini tanpa merujuk kepada hukum-hukum fiqh adalah faktor utama pengharaman Majlis Fatwa Kebangsaan terhadap Islam liberal. Jadi, keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan menyebutkan aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri apabila merujuk kepada hukum-hukum fiqh, iaitu mengambil tujuan hukum, bukan bentuk hukum. Seterusnya, kesalahan yang kedua adalah mengutamakan maslahah berbanding nas. Jadi, ini adalah trend penggunaan maslahah yang digunakan oleh golongan sekular dan pendokong pemikiran barat. Pendekatan liberal adalah membelakangkan nas atas nama maqasid yang bertujuan mengeluarkan hukum yang bersalahan dengan pandangan para ulama. Jadi perkara ini telah dinyatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang beliau menyebutkan bahawa ada golongan yang mendakwa mengambil peduli mengenai maqasid syariah dan ruh agama, tetapi melupakan nas-nas Al-Quran dan sunnah yang sahih dengan mendakwa bahawa agama adalah jauhar, iaitu inti, bukan bentuk, tapi hakikatnya bukan rupa. Tapi kalau menghalalkan kepada nas-nas yang jelas, mereka mengelak dan berdalih, menafsirkan yang terlampau-lampau dan mengubah perkataan terkeluar dari yang sepatutnya, berpegang kepada ayat yang mutasyabihat, iaitu yang tidak jelas, serta berpaling dari ayat yang muhkamat, iaitu yang jelas. Mereka adalah penyeru kepada tajdid, yakni pembaharuan, sedangkan pada hakikatnya adalah penyeru fahaman barat dan autokrasi. Jadi golongan liberalisme ni dia berpaut
dengan beberapa orang agamawan yang sering menggunakan maqasid sebagai sandaran dalam penghujahan agama. Jadi, hampir setiap penjelasan agamawan yang dirujuk oleh golongan liberalism menggunakan metod maqasid. Namun, oleh kerana pandangan mereka tak merujuk kepada nas agama dan mengenepikan prinsip dan syariat Islam, jadi pandangan mereka ni hanyalah maqasid aqliyah dan bukanlah maqasid syariah. Kesamaan istilah ni seringkali menyebabkan masyarakat umum diberi gambaran yang salah mengenai syariat Islam. Contoh dia adalah seperti keharusan menyentuh anjing, keharusan memberi undi terhadap non-Muslim, menolak syariat Islam terutamanya hukum hudud dan hukum qisas. Okey, jadi kalau nak bagi faham tentang golongan liberalism ni, seperti yang dinyatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tadi, golongan liberalism ni mereka adalah golongan yang mengambil peduli mengenai maqasid syariah, tetapi mereka tidak mengambil peduli tentang nas-nas Al-Quran dan sunnah yang sahih. Contoh dia, kalau perkara tu dia menghalalkan kepada nas-nas yang jelas, mereka akan mengelak dan berdalih, serta mereka akan mentafsirkan secara melampau-lampau, dan mereka juga akan mengubah perkataan daripada perkara yang sepatutnya. Dan mereka ini suka berpegang kepada ayat yang mutasyabihat, iaitu ayat yang tidak jelas, serta mereka berpaling daripada ayat yang jelas, iaitu ayat yang muhkamat. Dan mereka ini suka kepada pembaharuan, iaitu tajdid. Okay, seterusnya adalah gagasan mentafsir semula Al-Quran dengan metod tafsiran hermeneutik. Jadi, ramai para pengkaji Islam liberal beranggapan bahawa golongan Islam liberal ingin melakukan penyelewengan tafsiran Al-Quran dengan mengemukakan tafsiran baru dan menentang tafsiran Al-Quran para mufassirin terdahulu. Mereka menyebutkan bahawa dakwaan Islam liberal adalah Al-Quran ni perlu ditafsir semula dengan menggunakan pendekatan baru. Jadi maksud dia adalah tafsiran-tafsiran Al-Quran yang telah diusahakan oleh ramai ulama-ulama tafsir yang terdahulu perlu ditolak. Bahkan Islam liberal juga mengatakan bahawa pentafsiran ahli sunnah adalah kuno. Malah wahyu hanyalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang hendaklah digantikan dengan teori-teori sosial. Dan mereka juga mencadangkan untuk tafsir Al-Quran ini dibuat dengan lebih maju, inklusif dan jauh dari kesan jumud, kerana salah satu matlamat fiqh lintas agama adalah menggantikan tafsiran sedia ada dengan tafsiran baru, iaitu hermeneutik. Okey, apakah tafsir hermeneutik ni? Tafsir hermeneutik ni dilahir dari dunia barat, iaitu sejak dari zaman Renaissance. Mereka berpandangan bahawa tulisan hermeneutik ni adalah metod pentafsiran yang digunakan dalam mentafsir Bible. Hermeneutik ni juga adalah merupakan cara gereja mentafsirkan agama, iaitu kaedah mengetengahkan akal. Kemudian dikembangkan oleh ahli falsafah dan pemikiran Kristian yang berperanan memperbetulkan teks Bible dan tafsiran teks itu sendiri. Kemudiannya cendekiawan Muslim pula menggunakannya sebagai metod alternatif dalam ilmu tafsir untuk membatalkan dalil-dalil Al-Quran yang sedia ada untuk menggantikan dengan konsep sejarah. Jadi metod ini mula diambil oleh pemikir Islam, iaitu Nasrul Hamid, melalui Mafhumud Nas ad-Dirasah fi Ulumul Quran, yang mengecam metod pentafsiran ini berdasarkan Al-Sunnah, para sahabat dan tabi'in. Jadi metod tafsir hermeneutik ni adalah merupakan metod tafsir Islam liberal. So dengan menggunakan metod tafsir ni, golongan liberalism
mereka sangat berani menggunakan akal dalam mentafsir Al-Quran tanpa merujuk kitab tafsir yang muktabah dan menimbulkan kekeliruan terhadap ayat muhkamat. Keberanian mereka ini dalam mentafsir sedemikian memanjangkan polemik keharusan mentafsir Al-Quran sehingga bercanggah dari kitab tafsir muktabah. Jadi setakat penulisan ini, usaha mentafsir semula Al-Quran telah lama dilakukan oleh mereka, tetapi tidak ada lagi penerbitan tafsir Al-Quran sepenuhnya. Cuma beberapa ayat Al-Quran sahaja yang diwar-warkan untuk menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Muslim. Seterusnya, cadangan liberalism iaitu menempatkan semula agama dalam kerangka demokrasi, sekularisme dan pluralisme. Al-Qaradawi pernah memperingatkan natijah paling bahaya dan kesan paling buruk dari sekular adalah memisahkan Islam dari agama, kehidupan umum dan kepimpinan dengan menjelaskan bahawa agama adalah bagi Allah dan negara adalah hak semua. Malah, golongan sekular mendakwa pelaksanaan hukum Islam akan menafikan hak kenegaraan bagi semua. Ini merupakan penipuan yang jelas. Jadi objektif Islam liberal adalah yang pertama, mengukuhkan kedudukan demokrasi melalui fahaman pluralisme, inklusivisme dan humanisme. Yang kedua adalah membangunkan agama atas dasar menghormati perbezaan agama. Dan yang ketiga adalah menjelaskan dan memperkenalkan agama dengan lebih terbuka dan lebih berperi kemanusiaan. Jadi oleh yang demikian, golongan liberalisme seringkali mengangkat sekularisme dan pluralisme sebagai gagasan utama pemikiran mereka. Di tengah kancah perbahasan politik, mereka mengangkat keharusan sekularisme menjadi dasar dalam perlembagaan negara Malaysia. Bahkan, mereka mencadangkan dasar Islam sebagai agama Persekutuan Malaysia diketepikan. Okey, so kesimpulan dia, ciri-ciri golongan liberal di Malaysia adalah mirip dengan ciri-ciri Islam liberal dan jaringan Islam liberal. Dan wujud kesamaan ciri-ciri ini adalah kerana teras mereka yang sama, iaitu liberalisme, sekularisme dan pluralisme. So, kita dapat simpulkan bahawa pemikiran Islam liberal ni adalah pemikiran yang sangat berbahaya bagi akidah umat Islam. Dan perkara ini menyalahi prinsip-prinsip Islam, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang syariah dan akhlak. Dan pemikiran Islam liberal ni adalah merupakan bentuk bid'ah yang besar dalam agama dan boleh menjejaskan akidah umat Islam pada hari ini dan generasi akan datang. Bid'ah ni bukan hanya berlaku dalam amalan, tetapi juga berlaku dalam akidah dan pemikiran. Malah bid'ah dalam akidah dan pemikiran ni lagi bahaya daripada bid'ah dalam amalan. Sebab perkara tersebut boleh merosakkan iman dan ia boleh mengeluarkan seseorang daripada keyakinan agama dia. Kalau pada zaman dulu, pelopor kepada bid'ah akidah dan pemikiran ni adalah golongan Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah dan sebagainya. Tapi pada zaman sekarang, bid'ah pemikiran dipelopori oleh golongan ni lah, golongan Islam liberal yang membawa masuk berbagai ideologi asing dalam masyarakat Muslim seperti pemikiran dan ideologi sekular, rasionalisme, demokrasi, pluralisme, hermeneutika dan sebagainya. Dan umat Islam mestilah berwaspada terhadap segala bentuk pemikiran yang akan merosakkan keyakinan. Tak kiralah sama ada pemikiran tersebut mempunyai nama-nama yang telah berganti seperti Islam moden, Islam liberal, Islam rasional dan sebagainya. Kerana jalan Islam ni hanya satu, iaitu Islam ni sesuai dengan nas-nas kitab suci Al-Quran dan sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang mutawatir. Sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.